Poin yang terakhir yang kita sentuh adalah mereka mengatakan pembahagian tauhid kepada tiga ini tidak ada contohnya daripada ulama salaf. Dia kata yang mula-mula reka tu Ibnu Taimiyah yang reka, bukannya ulama salaf. Ibnu Taimiyah yang reka, dia yang start dulu pembahagian tauhid ar-rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badar dalam ini kata apa? Wa amma qaulul katib bi inna hadha at-taqsim ikhtara'u Ibnu Taimiyah walam yaqul bihi ahadun minas salaf salih. Adapun kata penulis iaitu Hasan Saqaf yang mengatakan bahawa ini adalah penciptaan Ibnu Taimiyah tauhid tiga ni, dan tidak pernah disebut oleh salafus salih dan tidak wujud dalam kurun-kurunnya awal Islam, maka dia kata hadza dalilun, ini dalil bahawa qusuri ilmihi, pendeknya, ceteknya ilmu dia, wa qillatu khibratihi, dan sikitnya pengalaman ni, ilmu ni tentang kitab-kitab ulama salaf. Di sini saya bacakan sebahagian pada ayat 49 dah. Pertama, kata Al-Imam Ibnu Battah Al-Ukbari, meninggal tahun 387. 387. Sebelum Ibnu Taimiyah ke lepas Ibnu Taimiyah? Ibnu Taimiyah meninggal 728. Masuk dalam kepala. Hijrah 728. Ibnu Battah meninggal tahun 387. Siapa Ibnu Battah ni? Siapa Ibnu Battah? Ibnu Battah adalah anak murid pada Al-Imamul Baghawi Asy-Syafi'i. Kita ada tafsir Baghawi, Imam mazhab Syafi'i. Dan juga anak murid pada Muhammad bin Makhlad. Muhammad bin Makhlad ni siapa? Anak murid Al-Imam Daruqutni, ulama hadis Daruqutni. Dan juga anak murid kepada Abu Zur'ah Ar-Razi, ulama hadis yang terkenal. Tanya Dr. Zaimi, siapa Abu Zur'ah Ar-Razi? Mesti dia kenal punya. Antara pengkritik jarah wa ta'dil yang terkenal. Dan juga Ibnu Syahin, ulama hadis yang terkenal, dan disebut namanya banyak kali dalam kitab Fathul Bari. Apa dia kata? Berkatalah dia dalam kitab dia Al-Ibanah, ada buku dia. Dia kata, wa dzalika anna aslal iman, dan itu adalah kerana pokok beriman kepada Allah yang wajib, yang alladhi yajibu 'alal khalqi i'tiqadahu, yang wajib ke atas setiap makhluk untuk beriktikad dengannya, adalah tiga perkara. Dia sebut tiga perkara. Salah satu asya'. Al-awwal ahaduha, yang pertama sekali, ayya'taqid, beriktikad bahawa wa ya'taqid Allah rabbaniyatahu, ke rabbaniyah Allah Ta'ala itu rububiyah lah. Liyakuna, kau beriman dengan rububiyah Allah supaya kamu ini membezakan diri kamu dengan golongan ahlu ta'til, iaitu golongan yang menolak adanya pencipta. Kan kita beriman rububiyah. Rububiyah ni maksudnya apa? Allah Ta'ala itu pencipta, pentadbir dan pemilik alam. Jadi kalau kita beriman dengan rububiyah, kita membezakan diri kita dengan golongan atheis yang tak percaya adanya Tuhan. Yang kedua, ayya'taqida wihdaniyatah. Tadi rabbaniyatah, ini wihdaniyatah. Liyakuna mubayinan, supaya kamu ini berbeza dengan golongan ahli syirik yang mengiktiraf adanya pencipta alam, tetapi mereka mensyirikkan Allah dalam masalah ibadah. Ini tauhid apa tadi? Uluhiyah. Ibadah hanya milik Allah. Imam Ibn Battah sebut, kita kena beriman dengan wihdannya. Maksudnya apa? Membezakan diri kita dengan golongan yang syirik, yang mengiktiraf adanya makhluk, yang kata Allah Ta'ala itu pencipta, tetapi dalam bab ibadah pakai tangkal, doa dekat makhluk, pergi istighasah kat kubur, pergi minta kat wali, pergi sembelih dekat kubur-kubur wali-wali ni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ayya'taqidahu, beriman bahawa Allah Ta'ala itu mausufan bis sifat, mempunyai sifat-sifat allati la yajuz, yang tidak boleh kita memberikan sifat tersebut melainkan hanya kepada Allah. Ini tauhid apa? Asma' dan sifat. Tauhid nama dan sifat Allah Ta'ala. Yang kita kata apa? Allah Ta'ala saja punya nama-nama sifat-sifat yang mulia. Macam mana Hasan Saqaf, guru kepada Zamihani tadi, mengatakan bahawa akidah tiga ni tak ada pada zaman salaf.
Dan disebut oleh Pak Ungku dalam Facebook dia, akidah ni tidak dikenali pada zaman salaf. Dr. Engku, Ustaz Engku, bukan Pak Ungku. Ustaz asyik sebut Pak Ungku je. Ustaz Engku. Ustaz Engku Fadil ni apa ni? Ustaz Engku Fadil disebut. Lagi Puati lagi. Saya nak quote pula Imam Abu Hanifah ni. Surat 42. Sabar tuan-tuan ni, Isyak lambat sikit. Sunnah lewatkan Isyak. Berkata Al-Imam Abu Hanifah dalam kitab Al-Fiqhil Absat. Dari Fiqh Absat dan Fiqh Akbar. Itu korang buat daurah dengan Mona Fakhur Razi kan. Fiqh Akbar. Wallahu yud'a min a'la la min asfal. Allah Ta'ala itu doa ke atas, mohon ke atas dia, bukan daripada bawah. Bukan Allah, ya Allah punya ni, ya Allah. Li'annal asfal, kerana bawah itu bukan sifat rububiyah dan uluhiyah bagi Allah. Nampak ucapan ni Allah Ta'ala itu didoa daripada kita doa dia, mohon dia ke atas, dia ke atas. Itu tauhid apa? Al-asma' dan sifat Allah Ta'ala itu di atas, dan tak sesuai dengan sifat ar-rububiyah. Imam Abu Hanifah sebut rububiyah, dan juga bukan juga sifat al-uluhiyah. Imam Abu Hanifah meninggal tahun berapa Abu Hanifah? 150 Hijrah. Hai, tak salah apa lagi ni. Yang ketiga, anak murid kepada anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ada anak murid Abu Yusuf, Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Aqidah Tahawiyah, anak murid kepada Abu Ja'far apa semua ni. Dia kata apa? Anak murid dan seterusnya lah, pengikut mazhab Hanafi kemudian jadi Syafi'i, di Syafi'i kemudian jadi Hanafi. Dia kata apa? Dalam Aqidah Tahawiyah, starting Aqidah Tahawiyah dia sebut dah, naqulu fi tauhidillah, kita mengatakan dengan kata-kata yang yakin pada tauhid Allah, mu'taqidina bi taufiqillah, dan kita beriktikad dengan taufik Allah bahawa innallaha wahidun la syarikalah, Allah Ta'ala satu, tidak ada syirik baginya. Tauhid apa ni? Uluhiyah, tak ada syirik baginya. Wala syai'un mislah, tak ada siapa yang serupa dengannya. Tauhid apa ni? Asma' wa sifat. Wala syai'un yu'jizu, tak ada siapa pula boleh melemahkannya. Allah Ta'ala boleh buat semua benda. Tauhid apa ni? Rububiyah. Wala ilaha ghairuh. Dah ada tak pembahagian ni? Dah ada. Kalau buka kitab tafsir pula, kalau kita buka kitab tafsir, lagilah banyak. Al-Imam At-Tabari membahagikan sendiri Ar-Rububiyah wal-Uluhiyah pada muka surat yang 8. Tuan-tuan, dan juga tafsir Ibnu Abbas dan banyak lagi. Dia kata kat sini, kata Ibnu Abbas dan tafsir ayyu la tusyriku billahi ghaira andad la tanfa' wa la tadur wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum yarzuqukum ghairah wa qad alimtum anna alladhi yad'ukum ilayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam min tauhidihi wal haqqu alladhi la syakka fihi. Kata Ibnu Abbas, janganlah kamu syirikkan Allah dengan sesuatu pun dan tak beri manfaat dan tidak beri mudarat. Tauhid apa ni? Uluhiyah. Wa antum ta'lamuna annahu la rabba lakum, dan keadaan kamu tahu yang tidak ada Rabb bagi kamu. Tauhid apa? Rububiyah. Wa qad alimtum, dan kamu tahu bahawa yang kamu seru itu alladhi yad'ukum ilaih, apa yang Nabi SAW ajak kamu kepada ini, itulah hakikat tauhid yang sebenarnya. Maka disebut istilah tersebut. Maka tuan-tuan, kita kata dalam ayat wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun, tidaklah mereka itu beriman kepada Allah, mereka syirik kepada Allah. Berkata Ibnu Abbas, mereka itu iktiraf rububiyah Allah. Kata Mujahid, mereka iktiraf rububiyah Allah, tetapi mereka tak mengiktiraf uluhiyahnya. Sama macam ulama salaf kita sebutkan. Tak sempat, homework saya banyak ni, tapi tak sempat nak bagi semua. Sebab kita sangkakan kita boleh bagi banyak, rupanya tak sempat. Sebab kita uraikan tauhid tadi terlebih sikit. Ini tuan-tuan rahmatullah, kena faham masalah ni. Ini tauhid yang dipegang oleh ulama salaf kita.
yang mereka adalah sebaik-baik kurun. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Mereka itu adalah sebaik-baik umat yang kita berakidah sebagaimana mereka berakidah. Agak-agaknya Abu Hanifah dapat akidah tu daripada siapa? Daripada langit? Tak. Mesti dia dapat daripada tabi'in. Dia pas daripada tabi'in. Abu Hanifah 150 hijrah. Dia sempat belajar dengan tabi'in. Tabi'in dapat akidah daripada sahabat. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kalau mereka itu beriman macam mana kamu semua beriman, wahai sahabat-sahabat sekalian, nescaya mereka semua akan dapat petunjuk. Lepas tu kita beriman dengan macam mana mereka beriman. Bukan isunya kenapa ustaz ni garang sangat nak bantai, kenapa sensitif sangat benda ni. Sebab kamu telah menyalahi akidah salaf. Itu yang kita marah. Zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum, ada orang bersalahan dengan akidah salaf terus dihukum. Tak lagi peluang. Keluar Nabi palsu, Abu Bakar lawan. Keluar zaman Umar Al-Khattab, orang yang pergi agungkan pokok. Bukan kubur, pokok. Semayang, bukannya agungkan buat apa ke sembah pokok, tak. Sembahyang je kat pokok tu. Iktiqad bahawa pokok tu afdal salat dekat situ. Umar kata tebas pokok. Ini disebut dalam kuliah Al-Barbahari, Usul Sunnah, Syarah Sunnah. Pada zaman ni orang yang bercakap menyalahi benda yang Quran Sunnah terus ditangkap Umar Al-Khattab. Ali radhiyallahu anhu Khawarij ditangkap. Zaman Imam Ibn Mas'ud, zaman Ibnu Mas'ud, juga Abdullah bin Umar, mereka ada orang yang menolak qada dan qadar, terus dia kata jauhkan diri daripada mereka. Bila zaman Imam Ahmad adanya Jahmiyah, dia kata siapa yang kata Quran makhluk, yang menyalahi akidah, terus dia kata jauhkan Jahmiyah. Jahmiyah ini golongan yang sesat. Tiba-tiba zaman kita nak kata jangan cakap. Zaman para sahabat salaf tu tidak ada satu aliran yang menyimpang daripada aliran akidah salaf. Mereka akan tulis kitab, mereka akan jelaskan kepada umat tentang penyimpangan mereka. Betapa banyak kitab-kitab mereka dah karang. Tapi kita tak kenal kitab-kitab ni, masalahnya. Kita kenal kitab akidah yang awal. Bila sebut kitab akidah, mana yang kamu kenal? Buku teks tingkatan 3, buku teks tingkatan 4. Matan kitab tauhid, matan tauhid, sekian dan sekian. Yang ni karang oleh ulama khalaf tahun 800 hijrah, 900 hijrah, 700 hijrah. Mana kita ulama yang asal-asal yang kamu nak pegang? Sebabkan manusia jahil tentang kitab yang asal tu, yang tu kena tipu tu dengan Zabihan and the gang. Itu terang lah. Zabihan kata ini bukan akidah salaf. Akidah salaf adalah sekian dan sekian. Sedangkan kita ada kitab di kiranya kita ni. Dia telah menggunakan kejahilan orang awam untuk mengenakan balik ulama ahli sunnah. Dia tahu orang awam takkan baca detail-detail ni. Orang awam tak kerti bahasa Arab. Dia kata, ni akidah ni tak betul ni. Akidah tauhid 3 ni. Allah Ta'ala satu je, tauhid satu je. Kenapa bagi 3 pula? Orang awam, betul juga tu, mana ada 3? 3 ni macam Kristian. Orang awam pun terimalah. Penatlah ustaz ni sampai keluar-keluar tekak cerita benda ni. Waktu yang muda-muda ni ngaji lah, rajin-rajin. Muda-muda lagi ni, wajib mengaji bahasa Arab. Ada dalam kitab ni. Tapi orang awam tak boleh baca kitab bahasa Arab. Bisnes juga, ngaji-ngaji juga. Para sahabat tu bisnes juga. Jawab balik, bawalah kita yang tak diubah. Dia berkata, Ibn Battah Al-Akhbari, kitab yang telah diubah. Cek, main sini. Bagi kitab yang tak diubah. Main aku tengok. Takkan dia bawa punya. Fabuhital ladzi kafar. Akan terdiamlah. Dia berkata, kitab Al-Ibanah oleh Imam Abu Hasan Asy'ari ini telah diubah oleh Wahabi. Sekarang bawalah Ibanah yang ori. Bawalah Ibanah yang ori, jom kita bincang. Mustahil. Dia kata kitab Usul Sunnah Imam Ahmad bin Hanbal, ini adalah bukan kitab dia sebenarnya. Sedangkan disebut dalam kitab Fathul Bari disebut. Tak apalah, kita kata okey tak apa. Kau bawalah Usul Sunnah yang ori.
Dia kata Sahih Bukhari telah disentuh oleh Wahabi ini. Bawalah Sahih Bukhari yang ori. Itu je hujah dia apa? Kita kat apa? Susah sangat kita pening-pening macam mana nak cari yang asal. Semua depa yang bawa. Ini cara dia. Dan sekarang ni buku ni telah ditahqiq. Ada dia punya makhtutat, kitab asal tulis tangan, dan dibuktikan betul. Dan telah diiktiraf oleh pula macam kitab Ibanah tu oleh ulama-ulama Azhar. Keceritaan korang tu. Memang biasa benda tu. Tak masalah pun berlaku. Sihir, kita cakap lah sihir. Senangnya kaedah dia. Al-qulubu dha'ifah wal fitanu khattafah. Hati itu lemah dan fitnah-fitnah ini menyerang hati kita. Lepas tu Al-Quran kata apa? Wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudhu fi hadithin ghairi. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumidz zalimin. Bila kamu lihat orang yang yakhuduna fi ayatina, itu terlibat dengan bid'ah, fa'arid anhum, berpaling daripada mereka, hatta yakhudhu fi haditsin ghairi, sehingga mereka bertaubat daripada perbuatan mereka. Wa imma yunsiyannaka asy-syaitan, kalau syaitan melupakan kamu tak sedar, dah duduk lama-lama, rupanya depa ni tak betul sebenarnya ni, depa ni buat amalan-amalan bid'ah di kubur apa semua ni. Fala taq'ud ba'da dzikra, bila teringat jangan duduk lagi lepas itu ma'al qaumidz zalimin. Terlihat dalam kitab Hilyatul Talibul Ilm oleh kalangan Syekh Ibn Utsaimin, bagaimana seorang ulama ni dilihat guru dia cium dia kepada ahli bid'ah, dia hormat ahli bid'ah tu, akhirnya dia jadi ahli bid'ah. Al-Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, orang datang nak baca Quran, ahli bid'ah nak baca Quran dekat dia, dia tutup telinga, jauh. Dia kata, Syekh, aku nak baca Quran pun tak boleh ke? Quran kalamullah. Ya, Quran kalamullah, tapi aku takut kamu memasukkan sesuatu dalam Al-Quran yang hati aku tak mampu nak menolaknya, lalu aku akan terhirup dengan fitnah kamu itu. Ini Ibnu Abbas. Riwayat yang sama juga daripada Ibnu Umar, yang hampir sama juga daripada ulama salaf yang lain. Imam Malik rahimahullah, bila datangnya ahli bid'ah tanya berkenaan di mana Allah, dia suruh ahli bid'ah tu keluar. Bahkan sebagian kata sama ada aku keluar atau dia keluar. Sebab apa? Manusia ni tak memiliki hati dia. Al-qulubu bainal usbu'aini min asabi'ir rahman. Allah Ta'ala kata dalam hadis, Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih, dia kata hati manusia itu di antara jari daripada jari jemari Allah, yang jari jemari yang sesuai dengan Allah Ta'ala, yang tak sama dengan makhluknya. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Ta'ala boleh pusing sebagaimana Allah Ta'ala kehendaki. Insya'a aqamah, kalau Allah Ta'ala boleh luruskan hati tersebut, Allah Ta'ala akan luruskan. Tapi kalau Allah Ta'ala nak biarkan dia, insya'a azaghah, maka dia akan sesat. Lepas tu kita Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Lepas tu para ulama salaf kata jangan duduk dengan ahli bid'ah, jangan dengar. Yang kita pergi dengar tu pesan ulama salaf yang lebih hebat daripada kamu, yang hafal ratusan ribu hadis dengan sanadnya dan matanya, dah hafal Quran, belajar dengan tabi'in, belajar dengan tabi'in, pun takut nak duduk dengan ahli bid'ah. Apa yang menyebabkan kamu rasa kamu duduk ahli bid'ah dan kamu tak terpengaruh dengannya? Tafadhal. Habis semua kita belajar, saya dengar, saya ini. Jadi saya yakin ya Allah memimpin saya. Macam mana? Dan Allah akan memimpin kita kalau kita ikut cakap dia. Ikut cakap apa? Ikut cakap Allah lah. Allah Ta'ala kata jauhi ahli bid'ah, jadi kita jauhi dia. Yes. Allah Ta'ala akan luruskan hati kita. Tapi kalau Allah Ta'ala kata jauhilah ahli bid'ah, kita campur juga, kita kata Allah Ta'ala akan pimpin hati aku, maka Allah Ta'ala tak akan pimpin. Ha? Yes. Yes. Yes, not wrong for you. It's good for you to prevent yourself from sitting from the ahli bid'ah. Dan this is sunnah. Cakap putih aku. Ini sunnah.
sunnah. Dan bukan sekali. Nabi kata dalam hadis sahih, idza sami'tum an dajjal, idza sami'ta dajjal falyan'a anhu. Nabi kata bila kamu dengar dajjal, jauhi diri kamu dari dajjal. Sesungguhnya seorang lelaki itu bersama, dia rasa dia beriman, dia rasa diri dia kuat, dia bersama dengan dajjal, lalu dia pun termasuk juga. Dan dajjal ini Nabi bagi isyarat dalam hadis Nabi, bukan hanya dajjal yang besar tu. Nabi kata apa? Akan ada sayakunu fi ummati dajjalun kadzabun ya'tunakum bi ahadits ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Akan ada pada umatku nanti dajjal-dajjal, penipu-penipu yang bawa kepada kamu ajaran-ajaran yang kamu tak pernah dengar, wahai sahabat sekalian. Dan bapa kamu tak pernah dengar, itu bapa-bapa sahabat sekalian tak pernah dengar. Iyyakum, jauhilah kamu daripada mereka. Wa iyyahum, dan mereka jauhilah diri daripada kamu. Lepas tu dah zaman Umar Al-Khattab, Subaik Al-Assal cuba nak bawa kekeliruan, dia tangkap Subaik Al-Assal ni dan dia minta boykot. Cerita dalam Al-Ibanah, dalam kitab, dalam dekat seorang lelaki namanya Subaik Al-Assal, kerja dia mengelirukan orang. Umar Al-Khattab kata, ya Allah, bagilah aku jumpa dengan Mamat ni. Umar Al-Khattab jumpa dengan Subaik Al-Assal ni, dia dan tu juga dia pelupuh. Orang Perak kata pelupuh, betul tak? Dia pelupuh orang tu sampai kata, ya wahai Umar Al-Khattab, wahai Amirul Mukminin, bunuh je aku kalau kau nak bunuh, jangan pukul. Aku nak pukul engkau, aku bukan nak bunuh. Lepas tu dia hantar, dia bagi arahan kepada Gubernur Abu Dhar, Abu Musa Al-Asy'ari, tak ingat saya Gubernur dia kata apa, dia ni hendaklah diboykot, jangan sesiapa berkata-kata dengannya, jangan siapa campur dengan dia. Dah setahun dia dah insaf, datang surat daripada Gubernur kata, Omar kesianlah kat dia ni, tariklah balik arahan untuk dia diboykot. Mau tak apa sebab kau kesian. Kata Anas bin Malik, apa kata Anas bin Malik? Kalaulah Umar Al-Khattab perintahkan kami untuk memboikot dia selama 40 tahun, kami akan boikot dia selama 40 tahun. Ni siapa? Ni salaf. Ni salaf, Anas bin Malik. Ni salaf. Ini generasi yang terbaik yang perlu kita ikut. Kita tidak, kita ni, kita masuk semua benda lah, apa salahnya?